Okey dah, macam ni. Bila awak dapat soalan macam ni, awak kena ingat dia orang lain, atau bata atas lagi, lepas ni tulis molek. Apakah kegagalan yang dihadapi oleh BMA dalam mengembalikan kestabilan dan keamanan di tanah Melayu? Apakah kegagalan? Okey, jadi bila awak nak jawab ni, awak memang kena salin balik soalan. Soalan, macam mana cara kita nak salin? Ni kata tugas. Apakah? Buai kata tugas tu. Boleh? Jadi jawapan awak mesti start daripada sini. Kegagalan yang dihadapi oleh BMA dalam mengembalikan kestabilan dan keamanan di tanah Melayu ialah. Okey, sambung dengan ialah. Okey, kita tengok jawapan. Kegagalan yang dihadapi oleh British, ni dia panggil dia salin banyak mana ni awak? Awak, nampak ke dah ni? Nampak itu. Okey, soalan ni, pelajar ini, dia salin separuh. Boleh nampak tak? Dia salin separuh sahaja soalan. Kegagalan yang dihadapi oleh British. Soalan royak dihadapi oleh siapa? BMA. BMA. British dengan BMA lain, Cikgu Noroyak. BMA adalah pentadbiran tentera. British ni hak biasa awak, bukan tentera. Jadi kegagalan yang dihadapi oleh British, tidak tepatlah deh, adalah gagal. Adalah gagal mengumpul senjata yang diberikan kepada mereka semasa pendudukan Jepun dahulu. Cikgu nak tanya gapa? Gapa awak faham sampai situ? Mengumpul senjata yang diberikan kepada mereka. Awak, mereka tu siapa? MPAJA. Adakah dalam ayat ni mereka merujuk kepada MPAJA? Yang diberikan kepada mereka. Mereka tu siapa? Ataupun mereka tu British? Peling situ dah. Ni masalah. Bila kita jawab, kita rasa betul. Awak rasa betul ke tak ni? Benda ni betul ke? Tapi cara tulis salah. Ni Cikgu nak royak ni. Kegagalan yang dihadapi oleh BMA dalam mengembalikan kestabilan dan keamanan. Apakah kegagalan? Menstabilkan kestabilan dan keamanan di tanah Melayu ialah ataupun adalah, ikut awak lah, gagal mengumpul senjata yang diberikan kepada mereka semasa pendudukan. Yang diberikan kepada mereka ke? Gapa dia sini awak? Kepada MPAJA. Oleh mereka. Mereka tu yang bagi senjata tu kepada MPAJA. Ataupun kalau awak rasa payah menan ayat MPAJA, awak boleh ganti dengan perkataan apa awak? Komunis. Komunis. Okey. Yang diberikan oleh mereka kepada komunis. Ataupun British adalah gagal mengumpul senjata yang diberikan kepada komunis semasa pendudukan Jepun dahulu. Okey, gagal mengumpul senjata. 1 markah. Okey. Okey, kemudian BMA juga gagal membenteras kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum. Cikgu nak tanya awak, berapa boleh markah untuk baris yang kedua? Berapa boleh markah di situ? Siapa yang nak? 2. Awak nak bagi 2 markah ni. Sini start daripada BMA sampai kaum. Berapa markah nak bagi? Okey, Hazika, awak nak bagi berapa markah? So. Nak bagi so. Okey, ni siapa lagi? Pak. Nak bagi Pak. Siapa nak bagi Pak tu? Saya ke? Okey, Izatul nak bagi Pak. Pemurah ni Izatul ni. Razik, awak nak bagi berapa? 2 lah tu. Razik dia bagi kurang sikit lah, 2. Okey, ada orang nak bagi so, ada orang nak bagi Pak, ada orang nak bagi 2. Okey, cikgu ambil pemikiran ni satu dulu. Apa dia nak bagi Pak? Dia kira gini awak, jenayah so, keganasan so,
kongsi gelap se, masalah ketegangan kaum se. Betul ke tak Izzatul? Okey. Cikgu nak tanya Hazikah, apa awak nak wisa ya? Sebab royak tu semua dalam usaha mengembalikan kestabilan dan keamanan. Okey, Hazikah kata usaha dalam nak mengembalikan. Maksudnya awak, dia ni duduk stopok ya. Kalau hak ni kan wah duya daun, hak ni wah duya kapeng, hak ni wah duya bakok, hak ni wah duya juga. Wah duya belaka. Faham? Jadi gini cikgu nak ayat kau. Jawapan ini membenteras kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum ni awak. Dia kira satu sahaja. Faham? Okey? Satu sahaja. Bolehlah raihlah di mana-mana. Bapa satu awak? Awak kena ingat ni. Awak tengok ni tanda ni. Awak nampak tak? Tanda koma-koma. Okey, satunya jawapan ni dalam gugusan perkara yang sama. So markah jawab. Lepas tu so lagi, kalau benda tu bukan daripada pertama pun, kalau awak tulis ikut koma gini, dia kira so juga. Faham ke tak? Faham. Okey, sebab itulah sejarah ni awak. Kalau awak ada 5 poin, jangan tulis dalam bentuk koma-koma gini. Awak ada 5 poin, awak tulis dalam bentuk koma-koma ni, dia akan kira so poin sahaja. Boleh? Faham? Dia kira so sahaja. Jadi penting bagi awak, kalau 5 poin, mesti ada 5 ayat. Boleh? Jadi untuk soalan A, pelajar ini dapat 2 markah. Okey. Kita tengok ayat yang kedua. Saya nak bincang ni dah. Okey, rakyat berharap BMA dapat menyelamatkan mereka daripada penderitaan dan kesengsaraan akibat pemerintahan Jepun. Nyatakan kesukaran yang dihadapi oleh rakyat tersebut. Awak bayarkan, awak boleh bayarkan ke apa kesengsaraan dia. Okey, kita tengok jawapan dia. Kesukaran yang dihadapi oleh rakyat adalah bekalan makanan dan ubat-ubatan sukar didapati. Berapa markah sini nak bui? 1. Okey. 1. 1. Bekalan makanan dan ubat-ubatan. Okey. Yang kedua, sekiranya bekalan tersebut ada, harganya pula melambung tinggi. Noktah sini. So ayat tu awak dah. Ada markah situ? Ada markah? Harga dia. Okey, kemudian wabak penyakit semakin merebak, terutamanya penyakit yang disebabkan oleh beri-beri yang disebabkan oleh kekurangan makanan. Okey awak, ni berapa kita nak bagi? Mana kita nak bagi markah ni? Mana awak nak tanda? Nak tanda right dekat kata kunci mana sini? Cepat. Okey, mana right? Kurang tak makanan. Okey, sini awak wabak penyakit semakin merebak. Merebak. 1 markah. Terutamanya penyakit beri-beri. Terutamanya. Ini menunjukkan apa? Itu menunjukkan apa awak? Terutamanya. Itu menunjukkan contoh. Apa tak? Bila contoh, biasanya dia akan bagi satu lagi sini. Contoh, dia kata penyakit merebak. Okey, contohnya penyakit beri-beri yang disebabkan oleh kekurangan zat makanan. Jadi situ dapat 2 markah. Ini contoh, terutamanya tu menunjukkan contoh. Okey, kemudian kita tengok isi yang ketiga. Kebuluran berlaku di kebanyakan tempat. Okey? Ada markah sini? Ada markah ke tak? Awak cepat sikit awak. Awak cepat habis. Senyap di belakang ni. Ada. Mana nak raih? Mana ni? Kebuluran berlaku. Okey, kebuluran. 1 markah. Okey, rakyat tidak mempunyai wang untuk membeli makanan. Okey, mana kita nak tanda raih? Tidak mempunyai wang. Okey, tidak mempunyai wang untuk membeli makanan. Okey, kemudian kegiatan menyorok barang. Amalan rasuah, peras ugut dan pasaran gelap di Kuala Lumpur semakin berleluasa. Berapa markah nak bagi situ? 1.
Okey, 1. Jadi kita boleh write dekat menyorok barang. Tak ada hal jadi 1. Jadi berapa markah pelajar ni dapat? Bila? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okey, 7. Soalan ni berapa markah awak? 4. Tak ingat dah 7. 4. Soalan ni berapa markah ya? Okey, kalau awak boleh dapat 7 bermaksud awak memang hebat. Markah dia max 4. Boleh. Tapi total dia dapat 7. Okey, last. Sebagai warga negara yang merdeka, bagaimanakah kita dapat menjaga kedaulatan negara supaya tidak dijajah oleh sebarang kuasa asing pada masa depan? Mula-mula sekali salin soalan dulu deh. Sebagai negara merdeka, kita perlu menjadi rakyat yang berjiwa politik untuk mempertahankan negara kita daripada dijajah. Okey, nak write mana awak? Nak write mana? Ya, berjiwa politik. Okey, berjiwa politik. Untuk mempertahankan negara kita daripada dijajah. Okey, cikgu nak bulatkan untuk. Biar dulu. Okey. Selain itu, kita perlulah menjadi rakyat yang berilmu pengetahuan dan berkemahiran. Okey, mana kita nak write? Yang berilmu pengetahuan. Berilmu pengetahuan. Okey. Kita juga mestilah menjadi warga negara yang mempunyai semangat juang yang tinggi. Mana nak write? Mempunyai semangat juang. Okey, semangat juang. Akhir sekali kita perlulah menjadikan rukun negara sebagai panduan hidup supaya negara kita tidak lagi dijajah oleh kuasa asing pada masa hadapan. Okey, sini kita nak bagi markah mana? Rukun negara. Rukun negara. Awak, ujung ni boleh bagi markah ke tak? Rukun negara sebagai panduan hidup supaya negara kita tidak lagi dijajah oleh kuasa asing pada masa hadapan. Boleh markah ke tak ujung tu? Boleh. Boleh. Mana nak bagi? Tidak dijajah kuasa asing. Okey, tidak dijajah. Okey, faham. Jadi dapat berapa markah situ? 2. 2. Awak, cikgu nak tanya awak, apa kepentingan perkataan yang cikgu bulatkan tu? Cikgu bulatkan ni. Untuk dengan supaya. Huraian ni. Okey, untuk huraian ayat awak. Jadi huraian ni awak penting. Huraian ni penting sebab apa penting? Satunya dia melengkapkan ayat awak. Melengkapkan ayat awak. Jadi tidak berlaku masalah ayat tergantung. Boleh? Ayat tergantung ataupun orang tak faham baca-baca tak faham apa imannya tulis budak ni. Tapi bila awak ada guna perkataan untuk, perkataan supaya, kita akan faham ayat dia. Dan kalau bernasib baik, huraian dia tu boleh dapat ke apa? Markah. Boleh dapat markah. Tapi cikgu tak salah awak awak dapat markah sebab cikgu nak biar awak tulis lebih tapi dapat markah yang baik. Kalau awak tengok perkataan untuk ni, boleh bagi markah dah untuk ayat seterusnya ni. Untuk mempertahankan negara kita daripada dijajah. Boleh. Okey, boleh. Tapi tengok bawah ni ada dah perkataan dijajah. Kalau cikgu bagi sini kita tak bagi dah. Boleh. Sebab itu walaupun kita buat huraian, kita jangan nak target kita dapat markah di situ. Tapi kita buat molek. Faham ke tak? Jadi markah dia 4 sini, awak boleh nampak. Pelajar ini telah mendapat berapa markah? So 2, 3, 4, 5. Dia dapat 5. Jadi max dapat 4. Jadi pelajar ni telah dapat 10/10. Kalau periksa boleh buat gini ke tak?
Kita pengen Rosha bagi saya. Okey. Boleh faham tak macam mana cara awak nak dapat markah bila awak tulis soalan struktur? Boleh faham. Boleh faham dah. Jadi hak ni awak untuk dengan supaya ni dia punya formula dia tu kalau cikgu guna suka. Senang. Jadi bila awak nak buat ayat, awak nak lengkapkan ayat, awak guna suka ni. Jadi S tu supaya, U tu untuk, K ni apa awak? Kerana. Kerana atau. Okey, pandai. Atau okey, kerana, untuk, S ni supaya. Boleh guna perkataan ni nanti bila cuba nak jawab. Okey, boleh guna. Sebab dia membantu awak nanti untuk bagi jawapan yang baik. Hak ni cara penulisan awak ni ke, jawapan dia ni adalah secara analitikal. Cikgu bagi dah. Dan cikgu akan ajar lain kali cara untuk awak menjawab soalan, terutamanya soalan kebab secara holistik. Lain kali cikgu ajar, bukan hari ni. Ini adalah secara analitikal. Okey, dan untuk soalan cara jawapan yang macam ni, awak dah boleh dapat 10. Cuma jawab ikut peruntukan markah. Kalau markah ayat dia nak 4, awak pergi bagilah 5 ataupun 6. Okey, seperti mana pelajar ini dia dah bagi lebih dan dia telah mendapat 10/10. Okey, tahniah kepada pelajar